الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian, insya-Allah hari ini kita akan pelajari ataupun kita akan ulang kaji pelajaran kita yang tahun-tahun lepas, iaitu adab. Pelajaran adab bermula daripada tahun 3. Kerana untuk UPKK soalan silibus yang akan diambil ialah bermula daripada tahun 3 hingga tahun 5. Jadi tidak dapat tidak, la budda, kita kena ulang kaji bermula daripada tahun 3. Sebelum ini Ustaz sudah ada buat video ulang kaji, tapi oleh kerana masa sangat suntuk, Ustaz cari nota yang paling ringkas. Mudah-mudahan ianya membantu antum semua dalam persiapan untuk ujian nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah adab tahun 3. Okay. Antum perhatikan bacaan Ustaz dan faham apa yang Ustaz ingin sampaikan. Jika antum boleh baca bersama Ustaz lagi bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Adab menghidang makanan. Adab yang pertama ialah adab menghidang makanan. Pertama adab dia mengelak pinggang, menggunakan pinggang yang bersih, menyusung dengan kemas, tidak menggunakan pinggang mangkuk yang retak. Ini adalah adab dia. Adab untuk kita ni menghidang makanan. Okay. Apa faedah dia? Faedah menyediakan makanan dengan betul. Pertama, menjaga kebersihan makanan, tidak dihinggapi penyakit, memberi keselesaan kepada tetamu. Betul lah. Sekiranya susunan pinggang yang kita atur dengan ada tudung saji, tentulah tidak dihinggap oleh mana-mana lalat ataupun serangga-serangga yang mana mungkin menyebabkan ada keracunan. Dan sekaligus, jika tetamu sampai ke rumah, ditengok susunan kemas, ini akan memberi keselesaan kepada tetamu. Gagap pula. Okey, akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Kalau kita lock berselerok tu, apa yang jadi? Okey, makanan itu akan tercemar. Senang dihinggapi penyakit. Tetamu pun tidak selesa. Tengok ada kucing tepi pinggang dengan bulunya, dengan hapanya kucing tu kurak lagi. Bukan hina kucing. Maknanya kita ni kalau jika kucing tu bermasalah, kita letaklah kat luar. Gitu. Okey. Kita pergi kepada tajuk yang kedua dalam adab tahun 3. Adab melayan tetamu. Ini tajuk yang kedua. Pertama, mestilah menjawab salam. Tetamu datang rumah dibagi salam, kita jawablah menjawab salam. Sambut kedatangan tetamu dengan ketiga bermanis muka. Sambut kedatangan tetamu, kemudian mesti kena bermanis muka. Jangan tetamu mari kita muka masam je. Tak jadi lah. Okey. Makan bersama-sama tetamu. Jangan kita ajak tetamu, sila makan. Saya nak tengok TV. Itu tidak beradab. Okey, erti tetamu. Apa itu tetamu? Bahasa Arab dia panggil ad-duyuf. Apa itu? Tetamu ialah orang yang datang berkunjung ke rumah kita, sama ada dijemput atau tidak. Kita ajak ke, ianya tetap tetamu. Dan kena ingat, mana-mana tetamu yang datang ke rumah kita, secara tidak langsung dia membawa rahmat. Allah Ta'ala memang, Islam memang menggalakkan kita ni melayan tetamu dengan sebaik-baiknya. Kerana di samping tetamunya datang itu, ada rahmat yang Allah Ta'ala kirimkan. Okay, seterusnya, hikmah kedatangan tetamu. Apa dia hikmah dia? Dimurahkan rezeki. Walaupun tetamu mari makan nasi rumah kita, beras yang kita beli ni untuk anak-anak kita dimakan oleh tetamu, jangan bimbang. Allah Ta'ala menjanjikan rezeki, dimurahkan rezeki. Mengeratkan silaturahim, menjadi contoh yang baik dan mengikut sunnah Nabi. Dan Nabi memang melayan tetamu dia. Bagaimana? Kita tahu sirah Nabi, jika tetamu datang rumah Nabi, Nabi akan hamparkan ridak. Ridak ni kain atas bahu Nabi tu, akan hamparkan ridak untuk tetamunya. Dan meminta isterinya menyediakan makanan untuk tetamunya. Nabi memang orang yang sangat-sangat baik dalam melayan tetamu. Contoh kita. Okay, seterusnya,
Iringi kepulangan tetamu. Tetamu nak balik, kita iring. Okey. Iringi kepulangan tamu, ucapan terima kasih, bersalaman, menghantar tetamu hingga ke kenderaan. Itu cara kita layan tetamu nak pulang. Jangan kata nak balik dah. Balik. Jangan. Kita kena rai dia sampai dia keluar rumah kita, sampai dia nak ke kenderaan dia sendiri. Sehinggalah dia berpaling pada kita. Kita layan dia dengan baik. Apa faedah dia? Faedah melayan tetamu dengan baik ni, bertambah keberkatan hidup. Alhamdulillah, mendapat pahala semestinya, mengukuhkan silaturahim, diampunkan dosa. Allahu Akbar, disayangi masyarakat. Ialah kita berbuat baik sesama insan, sudah tentulah kita ni akan disenangi. Dan kalau kita tidak mengamalkan semua tu, akibat tidak beradab dengan tetamu, jauh dari rahmat. Ni kita takut jauh dari rahmat Allah. Nampak hidup senang, piti banyak, tapi tidur malam tak lena. Sebab apa? Jauh daripada rahmat Allah. Hubungan silaturahim terputus. Kaya tapi ramai musuh. Nak terbit mana-mana pun bimbang sebab ramai musuh. Dimurkai Allah, Allah Rabbi. Mendapat dosa, dibenci masyarakat. Ini semua yang benda yang kita tidak mahukan. Baik, kita pergi kepada tajuk yang ketiga, adab menziarahi orang sakit. Tadi kita belajar beradab menghidang makanan. Lepas tu adab melayan tetamu. Seterusnya adab menziarahi orang yang sakit. Pilih masa yang sesuai. Mendoakan untuk pesakit. Memberi kata-kata semangat. Tidak bising. Perkara yang perlu dijauhi ketika ziarah pesakit. Mestilah kita hindari daripada membuat bising, melawat terlalu lama. Kawan tu sakit, kita pergi lama-lama. Tadi adab untuk orang lain tetamu. Ni adab untuk kita ni jadi tetamu orang. Kita pergi ziarah orang kan, kita jadi tetamu lah. Jangan buat bising. Janganlah duduk lama-lama, melawat terlalu lama. Makan makanan pesakit. Kita bawa buah untuk pesakit. Lepas tu kita ambil pula buah dalam baku tu. Itu tidak elok. Bukan adab yang baik. Mengganggu ketenteraman pesakit. Pesakit, contohnya sakit kecil manis. Kita pun kata, penyakit ini boleh bawa mati. Jangan kita kata gitu. Itu akan mendatangkan huru-hara kepada pesakit. Tak kecil sikit, tak ada apa ni. Adakah ada faedah kita layan tetamu? Adakah faedah? Apakah faedah menziarahi orang yang sakit ni? Pertamanya mendapat rahmat Allah, menggembirakan pesakit, disayangi Allah, mengeratkan silaturahim, timbul rasa syukur atas nikmat kesihatan. Bila kita tengok orang sakit, kita rasa, Allah ya Tuhanku, syukur, Alhamdulillah sihat aku lagi hari ni. Itulah maknanya kita ni mensyukuri nikmat atas kurnia Allah Ta'ala. Dan antaranya untuk kita tanda kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, kita melaksanakanlah segala perintah yang Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala perintahkan. Okey. Yang ada lagi sedikit. Akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit, menyusahkan pesakit. Memanglah memutuskan silaturahim. Siapa tu kata dia ni tak mari pun tak apa lepas ni. Mendapat dosa, dibenci Allah. Bahkan dibenci pula masyarakat. Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk yang keempat dalam adab tahun 3. Adab menziarahi rakan. Tadi menziarahi orang sakit, ni menziarahi member rakan. Niat yang baik, masa yang sesuai, memberi salam, masuk jika mendapat izin, berpakaian menutup aurat. Pertama, sebab apa kena ada niat yang baik? Mestilah kita nak pergi jumpa kawan kita tu dengan niat yang baik, nak berkongsi-kongsi ilmu ke. Janganlah kita pergi jumpa kawan kita tu semata-mata nak isap rokok, nak minta rokok ni je. Jangan, tak baik. Ataupun semata-mata nak pergi membawang, pun tidak boleh. Masa yang sesuai, perlu pilih masa yang sesuai. Jangan pergi masa waktu maghrib ataupun awal subuh. Kan kedua-dua masa tu orang sedang kendiri, mandi-mandi. Memberi salam, masuk jika mendapat izin. Selepas 3 salam, tidak ada perkabaran, tidak ada respon, baliklah kita. Buat apa lagi kita nak tunggu situ kan? Berpakaian menutup aurat, ni wajib. Perkara yang dilarang apabila menziarahi rakan. Niat yang tidak baik. Atau tak kata tadilah, niat nak membawang, tak boleh lah.
Berziarah lewat malam, masa yang tak sesuai. Makan minum terlalu banyak. Nak tambah. Nak tuan rumah tu beri juga sapalah tak ada beras rumah dia. Okey, membuang sampah merata-rata. Nak apa makan, lak mulut situ, buang kata rawa. Tak boleh. Kalau ada orang luar tengok video ni, kata rawa tu merata-rata lah. Kata rawa. Okey, membuat bising. Membuat bising. Nak sembang kuat sangat. Nak memanglah kita sembang dengan suami dengan kawan kita yang lelaki. Kita kena ingat dalam rumah tu mungkin ada anak kecil yang mengganggu pula ketenteraman isteri nak jaga anak kecil. Ha suka. Tak boleh. Akibat tidak menjaga adab menziarahi rakam. Mendapat dosa. Kebajikan rakam terabai. Yalah, terabai lah. Nak memutuskan silaturahim. Hajat jumpa nak kawan-kawan. Jadi berbalah pula. Sebab sikap kita ketika menziarahi rakam. Menimbulkan perpecahan umat. Inilah yang ditakuti. Bila umat berpecah, musuh-musuh pun terus menyerang. Terus masuk untuk memecahkan umat Islam ni. Kesatuan Al-Wahdatul Ummah ni. Kesatuan orang Islam ni. Okay. Seterusnya, adab yang terakhir iaitu adab menziarahi orang tua. Adab menziarahi orang tua. Memanggil dengan panggilan hormat. Tak, jangan panggil weh. Orang tua panggil pak cik, datuk, tok. Menjaga tingkah laku. Membawa buah tangan. Membawa buah tangan. Bukan membawa tangan kosong. Membawa buah tangan. Nak jumpa pak cik ke, pak dai ke, bawa lah sedikit hadiah. Tak buah-buahan ke apa-apa ke. Yang bersesuaian lah dengan orang tua. Janganlah kita nak pergi ziarah orang tua, kita bawa air Coca-Cola, air gas. Kita tahulah orang tua ni, mestilah adalah penyakit-penyakit dia. Nak kita bawa pula benda yang tidak sesuai. Nak bawa air gas. Nak bawa cekedih. Nak bawa twisties. Manalah orang tua tu nak makan. Gigi pun tak ada. Okey. Seterusnya menolong orang tua. Kita pergi rumah dia, pergi ziarah dia. Kita suruh dia buat air. Tak patutlah. Kalau tidak ada anak-anak dia tak ada, kita tolong dia buat air. Kalau dia tak larat lah. Kalau dia tak buat tu, biarlah. Tapi janganlah kita ni meminta lebih-lebih tau. Pak cik, hidanglah nasi minyak satu. Tak patutlah gitu. Baik. Erti orang tua. Orang tua tu apa? Orang yang lebih tua dari kita semestinya. Orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Kalau orang tua pergi ziarah orang tua, tu namanya menziarahi rakam. Sama-sama umur. Kita ni kalau kecil, budak-budak remaja ke, umur baru 20-an, 30-an nak ziarah orang, umur 50-an, 60-an, tu maknanya ziarah orang tua. Okay, kalau orang tua sama orang tua, dia jadi rakam, member. Ziarah member. Tak sabar harap. Cari contoh kita ni umur 50. Nak pergi ziarah orang tua umur pun 50. Nak pergi mana tu, Mang? Nak pergi ziarah orang tua. Siapa? Ibrahim umur berapa? 50. Oh, sama umur. Dia tu tak panggil ziarah orang tua. Tu ziarah member. Sebab dia sama-sama tua. Kalau kita ni umur 20 ke, nak pergi ziarah orang tua umur 50. Tu panggil ziarah orang tua. Baik. Orang yang lebih tua dari ibu bapa kita. Ataupun ni kata sama ada seusia ataupun lebih daripada ibu bapa kita. Kalau sama umur kita, tu panggil member lah, tu kawan. Baik. Cara menjaga hubungan dengan orang tua. Ada cara dia. Di sini dia kata bercakap dengan sopan. Cakap dia lembut lah. Jangan cakap weh. Tak patut kita cakap dengan orang tua lagu tu. Lagu tu sebegitu. Tak bimbang takut ada orang luar tengok video Ustaz. Okay. Baik. Menghormati mereka. Memberi pertolongan kepada mereka. Mendoakan kesejahteraan mereka. Okay, faedah beradab ketika menziarahi orang tua. Dipandang mulia oleh masyarakat. Kalau kita pergi ziarah jiran-jiran kita yang tua-tua ni, orang masyarakat tengok bagus dia ni. Kalau ada anak puan, insya-Allah dia akan jadikan menantu. Okey. Hidup lebih berkat, mendapat pahala, mengeratkan silaturahim. Sekiranya kita mengabaikan segala adab menziarahi orang tua ni, apa yang kita akan dapat? Mendapat dosa, hidup tiada keberkatan, tidak dihormati masyarakat dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Baik, sekadar itu saja ulang kaji untuk kita tahun 3. Antum belajar adab tahun 3 selama 1 tahun. Ustaz hanya terangkan kepada antum kurang daripada 20 minit. Inilah ini nota saja. Kalau penuh ni
mahunya 2-3 hari baru siap. Jadi sekadar itu saja Ustaz harap video ni bermanfaat kepada antum. Jadi sekadar itu saja, apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang keluar dalam mulut itu datang daripada diri Ustaz sendiri. Jangan lupa selawat kita ke atas Nabi junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita memperingati perjuangan beliau, pengorbanan baginda terhadap kita. Terlalu besar pengorbanan baginda terhadap kita, tak mampu kita nak balasnya. Jadi sama-samalah kita bersalawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan amalan yang kecil kita ini dapatlah menempatkan kita ni bersama orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa.